adalah satu dua benda yang harganya murah. Tujuh tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Nabi mendidik keluarga dia dengan cukup sederhana. Tuan-tuan, tema kita ni kan wasatiyah kan. Tuan-tuan bukan tahu wasatiyah tu apa? Sebut memang sedap wasatiyah daripada wasat. W bukan W, waw sin ta. Kalau buka kamus Arab maknanya sederhana. Nabi tu cukup sederhana dan Nabi mendidik family dia dalam keadaan sangat sederhana. Nabi didik keluarga dia simple dekat dunia. Simple je. Tuan-tuan buka surah A'la, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia, kata Nabi, kata Allah, minta maaf, akhirat tu adalah khairun, lebih baik, wa abqa, dan nikmat-nikmat dekat sana kekal abadi. Yang dekat dunia sekejap je kita rasa, bukanlah benar. Lepas ni mati, pas kat anak mati, pas kat orang. Kita tak lama milik yang kat dunia ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi walaupun paling mulia dekat dunia ni sampai akhirat, tapi Nabi tidak meninggalkan harta untuk keluarga. Kita taklah macam tu kan. Kita kenalah tinggalkan harta, betul tak? Dia Rasulullah SAW sebab dalam Quran sebut jangan tinggalkan keluarga dalam keadaan meminta. Kita kenalah tinggalkan juga sebab kita bukan macam Nabi. Cuma Rasulullah bila dia meninggal dunia, dia tak tinggalkan harta untuk keluarga. Kecuali seekor kambing, ada satu dua item yang biasa-biasa saja. Sebab itulah tuan-tuan anak Rasulullah yang namanya Siti Fatimah binti Zahra tuan-tuan Nabi ni, sebut Nabi jadi contoh, sebut anak dia jadi contoh, sebut cucu dia sama jadi contoh dalam kehidupan kita. Sebab apa? Nabi didik anak cucu dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Anak Nabi perempuan namanya siapa? Siti Fatimah. Nabi kahwinkan dia dengan siapa Siti Fatimah ni? Nabi kahwinkan dengan sahabat yang miskin. Namanya Saidina Ali. Dia sahabat juga anak buah Rasulullah. Dia miskin je tuan-tuan. Itu yang Nabi pilih. Sebab apa? Saidina Ali seorang yang berani dalam menegakkan agama. Nabi ambil yang macam tu. Jadi tuan-tuan, bila Nabi kahwinkan Siti Fatimah dengan Saidina Ali, Nabi cuma bagi selimut kecil dengan bantal tu je. Nabi tak sediakan apa-apa. Sederhana, very simple je hidup dia. Jadi tuan-tuan, hiduplah Siti Fatimah di bawah naungan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam keadaan yang susah. Nak makan kena tumbuk, nak makan gandum kena pecahkan gandum. Lama-lama tangan Siti Fatimah jadi pecah-pecah tangan dia. Nak ambil air, dia yang angkut air. Siti Fatimah ni kalau nak ambil air, dia akan pergi luar, jauh daripada rumah. Dia akan bawa baldi dia cedok sendiri, pakai tali sampai pecah-pecah tangan dia. Pernah dia satu hari pergi ambil air dekat telaga, bawa dia punya pembantu rumah kata, Fatimah, bawalah baldi tu ke aku. Tak, ni baldi ni aku nak ambil air ni untuk suami aku. Suami yang lain isteri. Macam itu tuan-tuan dia macam itu Siti Fatimah ni. Bawa baldi sampai dekat telaga, ulur telaga dekat dalam kolam, ambil air, tarik terbongkok-bongkok, berdarah-darah tangan dia. Pembantu dia tak sampai hati. Fatimah, bagi akulah. Apa kata dia? Tok Sang, air aku ambil ni, aku nak sediakan untuk suami aku Sayyidina Ali, untuk dia bangun malam. Allahu Akbar. Dahsyat keluarga Nabi ni tuan-tuan bangun malam. Jadi Siti Fatimah dia tak bagi orang ambil. Uruskan sebab itu tanggungjawab dia. Jadi dia pun ambil tuan-tuan Jadi bila lama hidup dengan Sayyidina Ali tengok macam kesian. Pasal sisi dia pecah-pecah tangan tuan-tuan Akhirnya dia cakap dengan Siti Fatimah, ya Fatimah, abang kesian kat kamu. Aku bukan orang kaya, tengok tangan kamu pecah-pecah. Boleh tak kamu jumpa bapa kamu Rasulullah SAW, kamu minta bapa kamu hamba 2-3 orang. Nabi kan ada hamba kan. Bila pergi perang, Nabi dapat kumpul hamba yang banyak kan, tuan-tuan kan. Jadi Sayyidina Ali tahu Nabi ada beberapa hamba yang Nabi simpan. Jadi dia ambil peluang kat situ, nak minta selesaikan masalah rumah dia. Dia suruh anak dia Siti Fatimah untuk minta Nabi hamba. Tuan-tuan tengok macam mana didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok Fatimah, Siti Fatimah digelar Fatimah Zahra. Siti Fatimah yang suci bersih. Head dia sekali je. Lepas tu tak ada head lagi dah. Masa dia beranak, darah nifas keluar setitik, lepas tu berhenti. Siti Fatimah masa melahirkan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain waktu maghrib. Waktu maghrib azan, Allah, keluar Sayyidina Husain. Keluar dengan laungan azan. Allah, hebat cucu Nabi ni Habis dia keluar Sayyidina Hasan, lepas tu darah nifas terus berhenti. Siti Fatimah terus mandi wajib, terus ambil wuduk, terus main syak bila azan syak. Subhanallah. Baru bersalin ni tuan-tuan. Tengok anak Nabi, macam mana
macam ni tuan-tuan Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi Sayyidina Ali suruh Siti Fatimah jumpa Rasulullah, minta hamba untuk bantu rumah tangga dia. Pergi Siti Fatimah ketuk rumah Rasulullah. Bila ketuk, tengok ayah dia tengah macam tak senang kan. Bila nampak Nabi, mula dah atur ni, bah nak hamba dia orang dah atur dah kat rumah dah. Bila buka pintu berisam nampak Nabi, lupa dah nak cakap apa. Tu balik rumah Balik rumah dengan tangan kosong. Kata Sayyidina Ali, mana hamba? Dapat tak? Kata Fatimah, saya tak tercakap lah bang depan Rasulullah. Tak tercakap dia sebab Nabi didik secara macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kata Sayyidina Ali, jomlah kita pergi dua orang kita minta dengan abah hamba, lepas dapat tolong kat rumah kita, dapatlah ringankan tulang bebanan kamu angkat air macam-macam. Kata Fatimah, jomlah pergi. Tuan-tuan dan puan-puan, namati Allah Subhanahu wa taala, bila sampai dekat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali yang bercakap, "Ya Rasulullah, kami berhajat." Berhajat. Kami berhajat nak minta hamba 1-2 orang nak tolong dekat rumah. Tuan-tuan tengok dan dengar apa cakap Nabi ni tuan-tuan Kata Rasulullah tu, dia tahu anak dia. Dia tahu anak dia susah, tangan berdarah angkat air. Dia tahu sangat dah. Dia tahu Sayyidina Ali orang susah sebab dia memang pilih Sayyidina Ali tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila Sayyidina Ali cakap, Siti Fatimah dah diam pakai suami dia, "Ya Rasulullah, izinkan kami dapat 2-3 orang hamba untuk tolong dekat rumah." Apa Nabi jawab? "Ya Ali, ya Fatimah, hamba-hamba yang abah ada ni, semua kita akan jual nak bantu umat Islam dekat Madinah." Allahu Akbar Jadi tak dapatlah hamba, balik tuan-tuan. Balik suami lelaki bini tu, suami isteri, balik dekat rumah. Tengah malam Nabi datang ziarah. Sebab Nabi tahu Sayyidina Ali sangat berhajat, Sayyidina Fatimah sangat susah. Jadi bila tolak anak-anak kan kadang-kadang macam Nabi datang meredakan waktu malam. Malam dia datang. Sebab tu anak-anak ni lepas kita tegur dia tuan-tuan jangan biarkan macam tu. Nanti dia cari orang dekat luar untuk selesaikan masalah dia. Bila kita dah marah, dah tegur tuan-tuan, jangan biar anak-anak tu tuan-tuan. Dia akan cari orang yang selesaikan masalah dia. Kalau cari salah silap orang, habis rosak anak kita. Kita kena recall balik. Jadi Sayyidina Rasulullah malam tu datang rumah Sayyidina Ali. Ketuk bagi salam. Dalam kitab tu mengatakan Siti Fatimah dengan Sali tengah baling. Waktu malam tu baling dengan selimut yang Nabi bekalkan masa nikah. Selimutnya tuan-tuan, kalau tarik ke atas nampak kaki dia dua-dua. Kalau tarik ke kaki sejuk, nampak kepala dua-dua. Mana tak cukup kain. Allahu Akbar. Kain tu Nabi yang bagi. Nabi buka pintu, Nabi ketuk beri salam. Sayyidina Ali bangun buka pintu, kata Nabi dah. Duduk. Baling terus. Dia cakap dekat pintu je. "Ya Ali, ya Fatimah." Tuan-tuan tengok Rasulullah, dia didik anak dia macam ni tuan-tuan. Hebat Fatimah, hebat Sayyidina Ali. Jadi kata Rasulullah, "Ya Ali, ya Fatimah." Sambil baling tu, "Kamu nak tak benda yang lebih baik daripada yang kamu minta siang tadi?" Kata Sayyidina Ali, "Ya, ya Rasulullah." Kata Fatimah, "Ya, ya Abah." Nabi pun sebut. Nabi kata, "Ada benda yang lebih baik yang Abah nak bagi kamu." Apa kata dia? Kerana Rasulullah menjawab, "Selepas kamu solat sembahyang waktu, kamu bertasbihlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan juga Allahu Akbar 33 kali, yang tuan-tuan dan kita amalkan tiap-tiap hari." Betul tak? Lupanya sumbernya tadilah tuan-tuan Benda tu nampak senang, tapi tuan-tuan hari ni orang nak zikir payahnya. Assalamualaikum pun hilang tuan-tuan Orang sekarang serba tak sempat tak sempat nak cari pahala, nak cari duit je. Besok dia miskin dekat akhirat tuan-tuan dekat dunia ni tu hari Jumaat. Betul hari Jumaat sekarang kan? Ni kan nak buat masjid ni kan. Masjid ni makin besar. Alhamdulillah, insyaAllah. Tapi kita minta kerjasama orang-orang yang datang tu, hormati masjid, beri salam, tunggu sekejap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila lepas semayang kita boleh dan kita dianjurkan oleh Nabi baca Subhanallah. Yang kita buat selalu, itu pahala dia tuan-tuan tak nampak sekarang. Besok bila balik dekat Allah baru nampak Nabi kata, "Ya Ali, ya Fatimah, nak tak Abah bagi benda yang lebih besar nilainya daripada yang kau minta, iaitu amal." Nabi bagi amal tuan-tuan. Sebab tu kat dunia ni yang penting amal soleh. Amal soleh. Kita punya umur tak lama tuan-tuan